Selamat Sejahtera, kita adalah kumpulan satu yang akan membincangkan tentang topik penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Apa itu adab dengan etika? Peradaban ialah tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa yang dibentukkan oleh adab, iaitu tingkah laku yang baik, diamalkan melalui adab resam, kebiasaan turun-temurun, atau ditunjukkan dengan sikap beradab seperti sopan santun. Dan adab juga diamalkan dalam adat istiadat seperti peraturan rasmi yang teratur. Untuk etika ialah prinsip moral sebagai pegangan hidup kita. Ethos ialah identiti dan jati diri seorang atau bangsa. Dan untuk etiket ialah peraturan tingkah laku sopan dalam kehidupan sosial atau profesion. Seterusnya, saya akan menerangkan mengapa penghayatan etika dan peradaban penting dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, penghayatan etika dan peradaban dapat melahirkan individu yang berkepribadian yang tinggi. Ini kerana individu akan menjadi lebih jujur, berdisiplin, bertanggungjawab dan beradab. Seterusnya, dengan penghayatan etika ini, kita dapat membina negara dan bangsa. Etika dan peradaban membantu kita untuk membina rakyat yang bersatu dan bekerjasama. Seterusnya, kehidupan kita akan menjadi lebih harmoni. Ini kerana apabila semua orang berpegang kepada nilai etika, hubungan kita akan menjadi lebih baik. Dan akhir sekali ialah dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini, penghayatan etika dan peradaban membantu kita untuk menghormati antara satu sama lain dalam kaum yang berbeza. Saya akan menerangkan tentang susun masa etika dan peradaban di Malaysia. Pertama, era pra-kolonial. Pada zaman ini, etika telah wujud dalam bentuk adat resam dan adat istiadat. Nilai-nilai ini diamalkan dalam kehidupan harian masyarakat dan menjadi panduan tingkah laku. Kedua, era kolonial. Semasa penjajahan, unsur baharu seperti etika, ethos dan etiket diperkenalkan oleh Barat. Ini membawa perubahan dalam cara hidup seperti cara berpakaian, komunikasi dan sistem pentadbiran. Ketiga, era pasca kolonial. Selepas kemerdekaan, berlaku gabungan antara nilai tradisional dan moden. Namun, dalam era globalisasi ini, terdapat cabaran seperti kemerosotan adab dan nilai dalam masyarakat. Sekarang, saya akan membentangkan kerangka analisis etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Pertama, sejarah. Di Malaysia, nilai adab dan adat pada zaman pra-kolonial telah digabungkan dengan etika moden dari Barat serta budaya lain disebabkan oleh migrasi. Gabungan ini membentuklah identiti acuan Malaysia sekarang yang berasaskan toleransi dan rasa hormat yang tinggi. Kedua, struktur sosial. Malaysia adalah sebuah negara demokratik yang mempunyai pelbagai lapisan kelas sosial. Sistem organisasi dan institusi seperti dasar pendidikan dan dasar ekonomi merapatkan jurang antara darjat sosial supaya etika dan peradaban dapat dihayati secara adil. Ketiga, biografi. Riwayat hidup tokoh mulia menjadi kompas moral dan suri teladan kepada masyarakat. Sebagai contoh, biografi Tun Abdul Razak menunjukkan betapa pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam pengukuhan etika perpaduan. Pengalaman beliau menjadilah inspirasi kepada biografi setiap individu di Malaysia. Seterusnya, kita akan lihat kepada penghayatan etika dan peradaban berlaku mengikut beberapa tahap sosial, iaitu bermula daripada individu, kemudian keluarga, komuniti dan seterusnya masyarakat. Pada tahap individu, semuanya bermula dengan diri sendiri. Kita perlu membentuk sasial yang baik dengan mengamalkan nilai seperti amanah, disiplin dan tanggungjawab serta menjaga tutur kata dan adab. Seterusnya, keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang etika. Dalam keluarga, kita dipupuk dengan nilai kasih sayang, hormat menghormati dan kerjasama. Pada masa yang sama, ibu bapa menjadi contoh utama kepada anak-anak. Dalam komuniti pula, etika dapat dilihat melalui semangat kejiwanan, sikap toleransi dan amalan bantu-membantu. Sikap prihatin terhadap orang sekeliling juga sangat penting untuk mengeratkan hubungan dalam komuniti. Akhir sekali, pada tahap masyarakat, penghayatan etika dan peradaban dapat mewujudkan keharmonian antara kaum dan budaya,
serta menjadi kehidupan sosial lebih aman dan sejahtera. Secara ringkas, etika dan peradaban perlu dipupuk dari peringkat paling asas supaya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan bertamadun. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak penghayatan etika dan beradaban dalam kehidupan kita. Pertama, dari sudut individu, penghayatan etika dapat membentuk peribadi yang berakhlak mulia dan berintegriti. Ia juga memupuk sikap hormat, toleransi dan kesopanan dalam pergaulan serta meningkatkan kesedaran terhadap tanggungjawab moral diri. Kedua, dalam keluarga, etika membantu mewujudkan suasana rumah yang harmoni. Ia menjadi asas pendidikan awal kepada anak-anak dan dapat mengurangkan konflik melalui komunikasi yang beradab. Seterusnya, di peringkat masyarakat, amalan etika dapat mengurangkan ketegangan sosial dan salah faham. Ia juga membina komuniti yang saling membantu serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan sosial. Akhir sekali, bagi negara, penghayatan etika melahirkan warga negara yang patuh undang-undang dan berintegriti. Ini dapat memperkukuh perpaduan nasional serta meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa. Sekarang saya akan menerangkan isu semasa berkaitan dengan etika dan peradaban di Malaysia. Antaranya adalah eksploitasi sensitiviti isu 3R, iaitu agama, bangsa dan institusi diraja. Berdasarkan pemantauan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), hampir 1,500 kandungan yang menghasut dan memainkan sentimen 3R terpaksa diturunkan di antara awal tahun 2025 hingga 2026. Ekoran aduan awam dan provokasi melampau. Gambar di bawah menunjukkan pernyataan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil bahawa mana-mana pihak yang berani mengeksploitasi isu 3R akan berdepan dengan hukuman undang-undang yang tegas. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, isu eksploitasi sensitiviti 3R yang semakin berleluasa di media sosial kini dilihat berpotensi mengancam keharmonian masyarakat. Oleh itu, penyelesaian perlu dilihat dari 3 peringkat utama. Dari peringkat individu, setiap pengguna media sosial perlu mengamalkan semakan fakta sebelum berkongsi kandungan. Elakkan komen berunsur provokasi, sindiran pergauman atau agama dan laporkan kandungan sensitif kepada platform atau pihak berkuasa. Dari peringkat platform media sosial, pihak platform perlu memperketat algoritma pengesangan ucapan kebencian dan kandungan 3R. Tindakan pantas seperti memadam, menyekat akaun atau menyeaktif kandungan berbahaya perlu dilaksanakan segera. Akhirnya, peringkat kerajaan dan penguasaan. Badan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Polis Diraja Malaysia perlu mempergiat penguasaan terhadap penyebar kandungan 3R serta mengemas-kini undang-undang mengikut perkembangan semasa digital. Sebagai penutup, penghayatan etika Malaysia adalah satu evolusi unik yang menyatukan adab tradisi era pra-kolonial dengan pengaruh moden era kolonial. Seterusnya membentuk jati diri pasca kolonial yang utuh melalui lensa sejarah, struktur sosial dan biografi. Nilai ini diterapkan daripada peringkat individu dan keluarga sehingga ke komuniti global demi menjamin keharmonian negara bangsa. Namun, kita harus waspada kerana kelemahan penyihatan boleh mengakibatkan kemerosakan budi pekerti serta identiti nasional. Sebagai penyelesaian, kita perlu mempelajari semula serta mengamalkan acuan Malaysia dalam konteks negara dan pasaran bagi mendapati cabaran semasa, sekaligus memastikan kelestarian peradaban kita pada masa hadapan.